اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bihalalin haramin wa bismika Allahumma ya daim ya hayy ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu ya Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah an tuhimmal dunya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah untuk online untuk surau Al-Hidayah Sungai Tangkas, insyaAllah. Mohon share grup-grup Sungai Tangkas, insyaAllah, kampung Sungai Tangkas. Sama-sama kita share. Mohon. Mohon share grup Sungai Tangkas. InsyaAllah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzubillahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzati lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bihalalin haramin bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad. Insyaallah untuk surau Sungai Tangkas, kampung Sungai Tangkas Kajang, insyaallah surau Al-Hidayah. Mohon share sama-sama, kita sambung pagi maghrib semalam ayat 75 ya. Kita rehat kitab Tamlihu Fawafilin, kita baca nota My Quran Time ayat 75 insyaallah. Al-Baqarah ayat 75, sama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 75 maksud summarize dia, sinopsis dia, jangan menaruh harapan kepada Yahudi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatad ma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'un kana kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. As-sadaqallahul azim. Al-Baqarah ayat 75. Maka apakah kamu yakni orang muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan daripada mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahuinya. Ini perangai kaum Yahudi ya. Tengok, apakah kamu orang muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan daripada mereka mendengar firman Allah
lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya padahal mereka mengetahui. Ini perangai Yahudi, diterangkan dalam Quran, terjemahkan. Berhati-hati kita dengan kaum Yahudi. Setengah dia faham, ada yang beriman pada, tapi setengah tu buat tak faham, langsung tak faham. Yang yang faham tu buat perangai juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kupasan ayat tersebut, afatatma'una ay yu'minu lakum, maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepada kamu. Dalam ayat ini dicatatkan dalam nota My Quran Time, Allah SWT memberitahu orang mukmin supaya tidak meletakkan harapan tinggi apabila berdakwah kepada kaum Yahudi. Jangan kita harapkan terlampau tinggi dengan kaum Yahudi. Allah SWT juga mengingatkan kaum mukmin bahawa mereka ini bukan senang-senang mahu menerima dakwah agama baru, yakni agama Islam. Bukan calang-calang orang yang hendak kita dakwah. Agama asal mereka pun mereka indah tak indah, ini kan pula mahu menerima agama baru. Sebab hebatnya Yahudi, yang lama tu agama asal, yang dia bawa nabi-nabi yang lama, semuanya tak diindahkan, apalagi agama kita. Sebab tu dia boleh memperkotak-katikan Islam, Yahudi ni. Sifat mereka telah dijelaskan di dalam ayat sebelum ini, menunjukkan mereka ini bukan kaum yang mudah dipengaruhi. Tu yang dia perasan, the chosen one, kata Ustaz Fazrul. Maksudnya kita ni jangan main-main dengan bab Yahudi. Hebat. Kita teliti kembali sifat-sifat mereka. Sifat Yahudi. Yang pertama, mereka tahu kebenaran ayat-ayat Allah, tetapi mereka berpecah-pecah dan membuat penyelewengan. Mereka tahu kebenaran, tahu ayat Allah tu betul, benar, dan faham dia, tapi mereka berpecah-pecah, membuat penyelewengan. Dia strategiskan untuk selewengkan ayat Quran, selewengkan agama Islam. Tu sampai dia boleh buat fitnah. Yang kedua, ada ulama mereka yang telah menukar isi kitab. Ramai dibuat. Memang hebat kaum Yahudi. Kitab Injil ke kitab apa, dia boleh ubah. Lagi kitab Quran pun dia pernah nak ubah. Yang ketiga, menyimpang daripada firman Allah SWT dan semata-mata mengikut nafsu mereka. Sifat Yahudi. Dia boleh menyimpang daripada firman Allah Ta'ala dan semata-mata untuk menjaga atau mengikut hawa nafsu mereka. Ini sifat Yahudi. Yang keempat, menyesatkan orang lain sehingga mereka tidak mendapat petunjuk kepada jalan yang benar. Lagi hebatlah. Dia boleh sesatkan kaum yang lain sampai tak boleh patah balik. Tu kalau orang Islam, orang mukmin, orang yang menganut agama Islam tapi tak mengikut juga perangai Yahudi, boleh akan jadi sesat. Susah nak balik pangkal jalan. Tu ayat 75. Sifat-sifat orang Yahudi. Saya ulang balik sifatnya. Mereka tahu kebenaran ayat-ayat Allah, tetapi mereka berpecah-pecah dan membuat penyelewengan. Kita kalau tahu dah ayat Allah, kita lari pada ayat Allah Ta'ala, buat seleweng, sama perangai dengan dia. Yang kedua, ada ulama mereka telah menukarkan isi kitab. Memang hebat Yahudi. Yang ketiga, menyimpang daripada firman Allah SWT dan semata-mata mengikut nafsu mereka. Dan sifat yang keempat orang Yahudi, menyesatkan orang lain sehingga mereka tidak mendapat petunjuk kepada jalan yang benar. Hati-hati dengan kaum Yahudi. Sebab tu dalam Quran ayat 75 ni dipesankan kita, jangan menaruh harapan kepada puak Yahudi ni, kaum Yahudi. Ayat yang seterusnya, ayat 76, jangan menaruh harapan kaum Yahudi juga. Kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza khala ba'duhum ila ba'di qalu atuhaddisunahum bima fatahallahu alaikum
liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Sadaqallahu azim. Al-Baqarah 76. Apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tapi apabila kembali kepada sesama mereka bertanya, adakah akan kamu menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepada, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu mengerti? Yahudi lagi hebat, macam munafik pun ada. Bila di depan kita, dia kata dia telah beriman, tetapi bila kembali kepada sesama dia, kaum mereka, mereka bertanya, adakah akan kamu menceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Dia tak sanggup nak terangkan kepada kaumnya, yang dia kata dia beriman. Kupasannya, mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah golongan Yahudi yang munafik. Mereka ini adalah golongan bawahan yang berurusan dengan para sahabat yang telah beriman. Dalam beberapa aktiviti, misalnya perniagaan, mereka bertemu dan berkomunikasi dengan sahabat-sahabat Nabi, bercakap dengan orang yang beriman di Madinah. Ketika itu adalah satu kelebihan sebab mereka adalah kumpulan yang special. Apabila setiap kali orang munafik ini berjumpa dengan orang yang beriman, mereka akan berkata mereka ini beriman. Mereka menceritakan mengenai perkara yang disebut di dalam Al-Quran, dan mereka kata semua ini pun sudah ada di dalam kitab Taurat mereka. Jadi mereka mengiyakan apa yang diceritakan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, kerana ajaran itu sama semuanya dengan apa yang mereka telah dengar daripada ahli agama mereka. Akan tetapi apabila terjadinya pertemuan, terutamanya dalam kalangan ketua-ketua agama, mereka akan dimarahi. Ini kerana mereka dianggap telah bercerita kepada orang beriman kebenaran yang ada di dalam Taurat. Sebenarnya di dalam Taurat mereka sudah tahu bahawa mereka perlu percaya kepada Rasul dan ada kitab yang akan datang selepas itu. Allah SWT juga sudah memberitahu apa yang ada di dalam Quran, membenarkan apa yang ada dalam Taurat. Tetapi mereka, golongan Yahudi ini, menyembunyikan kebenaran tersebut. Mereka beranglah ketua-ketua agama Yahudi apabila mereka tahu ada sebilangan daripada golongan mereka itu telah memberitahu perkara-perkara itu, kerana perkara itu seolah-olah adalah rahsia ketua agama tersebut. Diterangkanlah semua sama dengan Taurat, cuma dia tak bagi tahu yang ada dalam Taurat tu membenarkan adanya datang Al-Quran dan Rasulullah SAW. Tu di warning oleh ketua-ketua agama Yahudi. Ini kena-kena kita bab ni. Kamu tidak fikirkah yang ini akan menyebabkan kita susah nanti? Sebenarnya apa yang mereka takutkan? Mereka takut nanti akan ada sahabat yang beriman menggunakan semula hujah dari kitab Taurat untuk lawan berdebat dengan mereka. Mereka bimbang nanti orang-orang Islam akan berkata, memang orang Yahudi sendiri telah beritahu bahawa semua benda itu telah ada dalam kitab mereka. Maksudnya dia ni hipokrit ataupun munafik. Pasal apa? Bimbang kebenaran Quran, kebenaran Rasulullah SAW tu memang tertulis dalam Taurat itu terbongkar. Sebab tu dirahsiakan. Ini cerita pengayah Yahudi. Dalam Injil pun ada, dalam Taurat pun ada. Cuma mereka simpan, sembunyikan kebenaran. Resolusi ayat tersebut, kita dianjurkan untuk melaksanakan perintah Allah dan jangan memberatkan. Kita ni daripada ayat-ayat tersebut dipesan kita, diingatkan kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW, umat yang berpandukan dengan ayat Quran. Dianjurkan kita melaksanakan perintah Allah dan jangan beratkan. Jangan kita
Jangan kita terbiak, jangan kita nak mengikut nafsu manusia, jangan terikutkan undang-undang manusia. Dah ada Quran, laksanakanlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, perkataan insya-Allah, adalah amat penting untuk diucapkan semata-mata untuk mendapat hidayah. Yang ketiga, pentingnya kita jaga akal dan hati. Bila Quran ada akal, bab hati pun bersih. Maksudnya kena renung bab ni. Perkataan aqalah, aqalah maksudnya akal. Akal atau kekuatan tersedia untuk menerima ilmu. Aqalah, akal maksudnya tersedia untuk menerima ilmu. Akal disebut dalam Quran 49 kali. Peranan akal adalah untuk mengekang daripada terjatuh kita ke lembah yang tidak baik. Sebab tu kita guna akal. Akal jika tidak diuruskan dengan hati yang baik, ia akan jadi sombong. Sebaliknya, bila akal digabungkan dengan hati yang lembut, dia akan menjadi sejahtera. Sebab tu kita perlu cari jalan untuk dapatkan hati yang sejahtera. Itu antara cerita ayat 75. Kita terus pada ayat 77 hingga 83. InsyaAllah. Tengok ayat 77. Sinopsis yang ringkas, orang Yahudi dianggap mustahil untuk beriman. 79 hingga 82, pengubahan dan serekaan-rekaan para alim Yahudi. Ayat 83, kaum Yahudi melanggar perjanjian. Kita baca nota ringkas daripada Quran Tadabbur. Ayat 77 hingga 78, Allah SWT Maha tahu apa yang mereka sembunyikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Panjang ayat ni. Dan tidaklah mereka tahu bahawa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Al-Baqarah 77 dan 78. Kupasan ayat. Dalam ayat ini Allah SWT mengancam dan menghina kaum Yahudi kerana kejahilan mereka dengan hakikat ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT berfirman, tidakkah mereka orang-orang Yahudi munafik dan Bani Israel mengetahui bahawanya Allah Maha tahu atas apa yang mereka sembunyikan dari kekufuran dan kedengkian kepada orang-orang beriman, dan apa yang mereka nampakkan dari keimanan palsu yang tidak ada hakikat keimanannya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya tak boleh sembunyi. Yahudi ni lupa Allah ni Maha mengetahui, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Dia sembunyikan macam mana pun Allah tahu. Sebab tu kita tak boleh lari pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lari kepada Allah Taala, kita kepada Allah Ta'ala, dekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Patutkah mereka berbuat sebegitu sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui? Dalam ayat sebelum ini mereka berkata-kata sesama mereka dalam perjumpaan, sesungguhnya Allah SWT tahu apa yang mereka zahirkan dari mulut mereka itu datang dari hati mereka ataupun tidak. Allah tahu, Allah Maha mengetahui. Dalam hati ni bercakap yang tak ada suara ni, yang mengerang, yang meraung dalam hati ni, Allah Maha mendengar. Dan mereka juga sebenarnya tahu bahawa Allah SWT tahu, tetapi mereka tetap ingkar. Dia faham, dia tahu Allah tu mendengar, dia tahu Allah tu melihat. Bukan melihat, Allah mengintai sebenarnya. Mereka jadi begitu kerana sifat ghafilin,
lalai. Mereka yang telah disebutkan sebelum ini. Mereka tahu dengan akal tetapi tidak dengan hati mereka. Lalai. Dia tahu tapi kadang lalai dia lupa. Allah tu tahu. Allah tak lupa, ya. Allah tidak lelah atau tidak lalai pada manusia. Perbuatan ini melambangkan sikap tidak konsisten dan tidak istiqamah. Allah SWT telah diingatkan dalam ayat 78. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Al-Baqarah 78. Sadaqallahu azim. Antara di tanda-tanda kejahilan orang Yahudi ialah apabila mereka tidak mengetahui tentang kandungan sebenar kitab Taurat yang berupa kebenaran dan petunjuk serta cahaya. Artinya mereka hanya tahu membaca saja tetapi tidak mampu untuk mengetahui kebenaran, keimanan dan ketaatan. Sehingga apa yang diucapkan tidak lebih daripada sekadar sangkaan palsu. Ini mengingatkan kita balik. Jangan kita baca Quran tak tahu apa cerita dalam Al-Quran. Sebab tu kena duduk di My Quran Time. Tahu cerita, tahu punca, tahu halal, tahu haram, tahu ke mananya kita dalam Al-Quran. Pasal apa? Banyak bab kebenaran, petunjuk, dalam sama dengan Taurat pun dah ditunjuk, tapi Yahudi jahil, tak nak mengetahui kandungan sebenarnya. Artinya mereka hanya tahu baca saja tapi tidak mampu mengetahui kebenaran, keimanan dan ketaatan. Tu sekadar hafazan, sekadar lafaz saja ayat-ayat dalam kitab. Mereka sangka mereka sudah Muslim sebab sudah solat, puasa, tutup aurat dan sebagainya. Tetapi sebenarnya mereka tidak faham pun tentang agama. Maksudnya apa? Ibn Abbas mentafsirkan ayat ini dengan mengatakan Bani Israel hanya membaca dan menghafal saja kitab Taurat tanpa memahaminya. Mereka membaca kitab itu terutama dalam majlis-majlis keramaian. Berlaku tak sekarang? Berlaku juga. Baca Quran tapi yang dengar ramai. Seronok lagu tapi isi dia, maksudnya, maknanya, kesan dia tak. Pasal hati dia tak ambil tahu. Tu yang kadang-kadang payah juga. Bagi mereka yang hanya baca terjemahan saja tetapi tidak tahu mentafsirkannya dan kemudian mengagak-agak maksud sesuatu ayat, maka perbuatan ini sangat bahaya. Boleh membawa kepada salah faham dan terpesongnya akidah. Sebab tu kena mengaji, kena belajar Al-Quran. Sebab tu dipesan kita, mereka sangka mereka Muslim sebab sudah solat, puasa, tutup aurat dan sebagainya. Tapi sebenarnya mereka tidak faham pun tentang agama. Sebab tu kena ambil tahu bab agama. Kena mengaji. Bukan cakap solat je, bukan setakat puasa ataupun tutup aurat, tapi agama macam mana? Kena faham. Apakah pengajaran daripada ayat ini? Yang pertama, tidak semua yang membaca kitab dapat memahami makna, apalagi memahami hukum dan rahsia. Ada tak hukum? Ada tak rahsia? Ada. Baca boleh baca, tapi untuk faham hukum dan rahsia tidak semua. Yang kedua, perlunya belajar dan memahami isi kandung Al-Quran. Tak boleh tangguh. Tak boleh biarkan takap baca je payah kita. Pasal apa? Tak faham kandungan. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan sebagai panduan hidup kita. Maka dari situlah terbitnya baca, faham, amal. Ini formula dia. Quran itu adalah sebagai satu panduan hidup. Sebab tu bila baca Quran diturunkan, bila Quran diturunkan, dibaca, diamal, difahamkan, masa terbitnya baca, faham, amal.
Ayat 79, ancaman azab daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa yaquluna hadza min indillahi liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maksudnya, maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah, yakni dengan maksud untuk menjualnya dengan harga yang murah. Maka celakalah mereka kerana menulis ataupun tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka kerana apa yang mereka lakukan. Al-Baqarah ayat 79. Sadaqallahu azim. Kupasannya, dalam ayat ini Allah SWT memberi ancaman berupa azab pedih kepada orang Yahudi yang menyesatkan dengan melakukan tahrif atau penyelewengan terhadap firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu lagi dah berlaku. Ayat-ayat Allah diselewengkan. Mereka menulis banyak kedustaan dan perkara-perkara batil dan perkara yang memberi pengaruh seolah-olah itu adalah firman Allah, dengan tujuan untuk mendapatkan pujian di dunia. Apabila kita tahu kitab Taurat diturunkan kepada orang Yahudi, ada dalam kalangan mereka yang mengambil kesempatan. Mereka menulis, mereka menokok tambah ayat dan menyatakan ia daripada Tuhan. Mereka boleh berbuat begitu kerana Taurat bukanlah seperti Al-Quran. Bagi orang awam pula, mereka memang tidak dapat melihat keseluruhan kitab Taurat kerana ia telah disimpan oleh ketua agama mereka. Kalau ditunjukkan pun masih hanya sedikit saja daripada mereka, dan kebangkitan kebarangkalian orang awam ketika itu untuk ditipu amatlah senang. Ini cerita. Tapi Allah SWT telah menjamin bahawa Al-Quran tidak boleh ditukar, dan kitab suci ini akan dipelihara daripada sebarang tokak tambah. Tokok tambah dan isi kandungannya. Justru sudah menjadi tanggungjawab kita untuk mempelajarinya, isi kandung Al-Quran, supaya kita, jika ada pihak inginkan mengambil kesempatan seperti mahu mengubah tafsirnya dengan tujuan kepentingan diri untuk mendapatkan keuntungan serta jawatan tinggi, maka kita akan dapat mempertahankan Al-Quran daripada dijajah. Apakah pengajaran ayat di sini? Ancaman daripada azab Allah Ta'ala. Pertama, hendaklah kita belajar isi kandungan Al-Quran supaya tidak mudah diperdaya. Jangan dengar kata orang, jangan dengar internet, jangan dengar WhatsApp. Cepat kita terpengaruh. Silap besar kita. Yang kedua, Allah SWT mencela mereka yang mengubah isi kandung Alkitab. Yang ketiga, peringatan keras untuk fatwa-fatwa batil yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah SWT, dan menghalalkan apa yang diharamkan dengan tujuan memperolehi bahagian duniawi seperti harta atau kedudukan di sisi penguasa. Akhir sekali, jangan bohong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 4 pengajaran daripada ayat 79. InsyaAllah takat tu kita berhenti dekat ni, dah masuk isyak dah. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala di Yaumul Mahsyar tadi. Sebab tu carilah Quran, adakanlah masa dengan Al-Quran supaya kita faham sebenar-benarnya. Jangan kita jadi macam Yahudi yang dapat kitab tapi tak nak faham. Faham tapi buat-buat tak faham pun ada. Berlaku tak zaman sekarang? Berlaku. Faham Quran, baca Quran, hafal Quran, tapi amal buat macam orang yang tak faham. Sebab tu kata dalam Quran, dalam kitab ni, kena baca, kena faham, kena amal. 3 benda yang penting. InsyaAllah mana yang terbaik terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah daripada saya sendiri, kita sudah surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم طول أعمارنا وسهل أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر منا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma nas'aluka bi barakatih syarifah an tuhimala dunya. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ala hadika wa adika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa abluka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfir li fa innahu la dzunuba illa anta. Takhasanna bis jabar wa tasamna malakul allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma'asmi azab. Bismillahil-kafi. Bismillahil-mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa sami'ul 'alim. Bismillah ala nafsi wa dini. Bismillah ala wa mali. Bismillah ala kulli syai'in atani rabbi. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bi syai'an nazjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wassallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa esok. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli على محمد يا رب صل عليه وسلم. إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. قولوا رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه